Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur keperluan subjek HPD 238 dan juga kepada pihak penganjur bersama, pihak PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Alhamdulillah kepada semua sidang pendengar dan kepada penceramah kita pada hari ini, topik yang akan kami diskusikan pada hari ini bertajuk menelusuri kegemilangan ulama di dalam perjuangan jihad Nusantara. Jadi secara dasarnya topik ini akan menguraikan apakah peranan-peranan ulama di dalam menggunakan wadah jihad itu di dalam perjuangan mereka, terutamanya di kawasan Nusantara iaitu di alam Melayu kita. Jadi pada hari ini bersama-sama dengan saya pada hari ini ada dua orang panelis. Sebelum kita mulakan, eloklah saya memperkenalkan yang pertama sekali di sebelah kanan saya, Ustaz Ahmad Yumni Abu Bakar. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan dari Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawang Kedah, dan di sebelah kiri saya Dr. Nur Syahidah Muhammad Ahir, juga pensyarah kanan daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary. Jadi sebelum itu saya ingin membaca sedikitlah berkaitan dengan profil kedua-dua panelis kita pada hari ini. Ustaz Ahmad Yumni memperolehi Diploma Pengajian Islam Usuluddin daripada Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, dan seterusnya memperolehi Sarjana Muda Usuluddin dan Dakwah dari Universiti Al-Azhar dan Sarjana Usuluddin daripada Universiti Melaya. Beliau banyak memfokuskan kajian beliau dalam aspek akidah dan pemikiran Islam, dalam aspek sejarah, epistemologi maklumat dan pendidikan Islam. Seterusnya Dr. Nur Syahidah pula, beliau memperolehi Sarjana Muda Usuluddin daripada Universiti Melaya, dan seterusnya memperolehi PhD dalam bidang sejarah dan tamadun Islam daripada UM. Dan beliau, kecenderungan akademik beliau banyak tertumpu kepada tamadun Melayu, manuskrip Melayu, tokoh ulama Nusantara, sejarah Islam, termasuklah pembangunan wakaf, serta aktiviti dan program yang berkaitan dengan institusi pendidikan agama di Malaysia. Jadi melihat dari latar belakang kedua-dua panelis ini, maka saya pasti tajuk kita pada hari ini dapat dikupas secara tuntas dan insya-Allah dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan saya Asmadi bin Muhammad Ghazali, merangkap moderator dan juga penceramah pada hari ini, insya-Allah. Baik, saya akan memulakan dahulu pusingan pertama ini, kemudian Ustaz Ahmad Yumni dan juga kemudian Dr. Nur Syahidah. Baik, sebelum saya memulakan topik pada hari ini, saya akan melihat berkaitan dengan peranan ulama yang berkaitan dengan negeri Kedah, khususnya di negeri Kedah, di mana terdapat ulama-ulama daripada peringkat Nusantara yang turut bergabung dalam semangat Islamiah untuk berjuang, yang pertama sekali untuk meningkatkan syariat ataupun mengembangkan akidah agama Islam ini, dan yang keduanya jihad itu diterjemahkan di dalam aspek untuk menentang penjajah. Seperti yang kita ketahui dalam abad 17, 18 dan 19 itu, di bumi tanah Melayu ini, di alam Nusantara ini, kita banyak cenderung dijajah oleh penjajahan asing. Contohnya seperti yang kita ketahui daripada Portugis, Ustaz, daripada British, apalagi daripada Belanda, Perancis, termasuklah US dan juga Jepun. Jadi abad tersebut itu menyaksikan pelbagai bentuk penjajahan yang berlaku di tanah Melayu. Justru ramai ulama-ulama dan umara yang berjuang. Ada yang didendangkan dan ada yang tidak didendangkan. Dan insya-Allah topik pada hari ini akan mengupas sosok-sosok ulama dan umarah ini yang menggunakan wadah jihad ini di dalam perjuangan mereka. Baik, sebelum itu saya ingin memetik satu buku yang ditulis oleh Captain Sherrod Osborne. Buku ini bertajuk The Blockades of Kedah in 1898. A Midshipman Exploit in Malayan Waters. Buku ini terbitan pertamanya pada tahun 1857
dan terbitan terakhirnya pada tahun 1987. Baik, penulis buku ini iaitu Kapten Sherard Osborne ini, beliau merupakan seorang pegawai laut British yang berkhidmat ketika berlakunya perang musuh bisik ataupun kita panggil perang Kedah Siam sekitar tahun 1820 dan ke atas, ya. Jadi apa yang hebatnya berkaitan dengan buku ini, saya ingin memetik satu kenyataan, ya, yang ditulis oleh Osborne ini. Jadi beliau mengaku dengan jujur dalam buku ini, statement beliau mengatakan inilah kali pertama British berhadapan dengan prajurit Kedah. Di persisiran pantai India, orang India seperti anjing yang menjilat tangan yang menyiksa mereka untuk tunduk kepada British. Tetapi tidak bagi orang Melayu Kedah. Dan kita orang Inggeris seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak gentar kepada kekejaman dan kezaliman. Jadi memetik daripada pandangan Osborne ini, sebenarnya British ini sangat-sangat respect, mengagumi orang Melayu, termasuklah para ulama ketika itu. Dan dalam buku ini juga pihak British juga turut mengaku yang mereka ini membuat kekejaman ataupun kezaliman pada waktu tersebut. Jadi mereka respect dengan kita ini kerana pada waktu itu orang-orang Melayu termasuk ulama ketika itu dalam keadaan kedaifan, kita menentang dua musuh utama. Tak banyak dalam dunia ini sesebuah angkatan peperangan itu berperang dengan lebih dari satu musuh, ya. Tetapi Kedah ini kita berlawan yang pertama dengan Siam. Kita bertempur di darat dengan Siam. Yang keduanya kita bertempur di laut dengan British. Maksudnya itulah kehebatan orang Melayu, khususnya di Kedah ini, termasuklah para ulama dan umara yang berjuang menentang dua penjajah, dua musuh dalam keadaan yang serentak. Jadi itulah yang saya katakan bila dikaji balik sebab apa mereka mempunyai kekuatan ini. Inilah disebabkan oleh jihad. Maksudnya konsep jihad yang mereka gunakan, yang mereka aplikasikan itulah menjadi pendorong untuk menyaksikan bahawa bangsa Melayu kita ini, termasuklah para ulama ini, sangat-sangat berjuang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Islam dan akhirnya turut bertempur, berperang, dengan penjajah. Baik, saya ingin mengupas, kalau kita nak kupas berkaitan dengan ulama itu, suka untuk saya kupaskan dahulu berkaitan dengan perang musuh bisik. Ada yang dikenali sebagai perang Kedah Siam. Jadi saya rasa di kalangan pendengar sekalian dan juga ustaz dan doktor mungkin pernah mendengarlah berkaitan dengan perang musuh bisik. Cuma saya akan ringkaskan, saya akan sinopsiskan apakah itu perang musuh bisik. Iaitu perang ini yang kadang-kadang orang Kedah sendiri pun tidak tahu. Mungkin pernah dengar tetapi tidak tahu apakah yang berlaku di dalam perang musuh bisik ini, yang saya anggap sebagai satu epik peperangan yang harus kita dendangkan, yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, terutamanya masyarakat Kedah. Tapi pada waktu itu, Ustaz dan Doktor, waktu itu Kedah ni bukannya Kedah sini, tahun tersebut ni Kedah ini merangkumi Perlis, Segenting Kera, Pulau Pinang, Patani dan Perak. Jadinya keempat-empat negeri kita pada hari ini turut terlibat dalam perang musuh bisik pada ketika itu. Baik. Perang musuh bisik ini, untuk pengetahuan pendengar sekalian, dia bermula dengan perancangannya bermula oleh Raja Ligor. Raja Ligor ini merupakan salah satu wilayah di Thailand. Jadi Raja Ligor ini nama dia Nakhon Sitamarat. Jadi Nakhon Sitamarat ini merupakan raja di wilayah Ligor, dan beliaulah yang merancang untuk menyerang Kedah. Jadi beliau berjumpa dengan King Rama, dan akhirnya King Rama ini memperkenankan. Dia kata, okey Raja Ligor boleh serang Kedah, memperkenankan. Berkemungkinan mungkin King Siam pun ataupun King Rama ni pun tak mengetahui sedetail mungkin kenapa nak serang. Tapi sebabkan Raja Ligor ini merupakan raja yang dipercayai oleh King Rama, maka tak apalah, pilih berperang. Dan Raja Ligor ini, suka saya jelaskan satu fakta ini, beliau merupakan bangsa Cina. Okey.
Jadi saya bukan nak resis ya Ustaz kan, tapi faktanya di situ ya. Raja Ligo ni berasal keturunannya dari Cina yang datang ke Thailand dan seterusnya menjadi raja di situ. Dia bukannya Siam ataupun Siam sebenar, tapi Siam Cina ya. Dan pada tahun 12 November 1821, Raja Ligo ini menghantar 7,000 tentera Siam yang diketuai oleh anaknya. Dia hantar dua anaknya. Yang pertama, anak dia Pia Buri Sakmunton dan satu lagi Pia Sina Nuncik. Tapi Pia Buri Sakmunton ini, mungkin yang sulung lah kan, menjadi ketua peperangan. Jadi pada November 1821 ini, Pia Buri Sakmunton ini bersama-sama dengan 7,000 tentera Siam datang ke Kedah. Okey, datang ke Kedah. Pada ketika itu mereka hadir di kota Kuala Kedah kerana pada waktu itu kota Kuala Kedah ini merupakan tempat pentadbiran. Kubu ini sampai sekarang masih ada, menjadikan pusat pentadbiran di Kedah pada waktu itu. Ketika itu Sultan yang memerintah Kedah ialah Sultan Ahmad Tajuddin. Ya. Kebetulan waktu Pia Buri Sakmunton ini datang ke kota Kuala Kedah, kebetulan ketika itu ada kenduri kendara. Anak Datuk Laksmana dengan anak Datuk Bendahara ini berkahwin. Ada keramaian di kota Kuala Kedah ini. Jadi ramailah dalam kota Kuala Kedah ini. Maka pada waktu itu, bila kita menganggap bahawa rombongan dari Siam ini sebagai tetamu. Okay, sebagai tetamu dia. Macam lawatan sambil belajar lah ya. Kita tak rasa mereka ni ada niat yang tak baik. Kita sambut, orang Melayu kita sambut dengan baik. Tetamu datang kita sambut dengan baik. Maka Pia Buri Sakmunton inilah bertemulah dengan Datuk Laksmana dan Datuk Bendahara. Dan Datuk Laksmana dan Datuk Bendahara ni cakap bedah lah kau tahu. Awak yang main ni pasal apa? Macam tu lah ya. Dan mereka boleh bercakap ya. Kedah ya. Jadi Pia Buri Sakmunton ni kata kami main ni sebab kami nak minta bantuan beras kerana mereka Siam merancang untuk menyerang Burma. Dan alasannya sebenarnya itu bukannya nak minta beras, tapi alasan yang digunakan tu untuk minta bantuan beras, bantuan bekalan makanan ya. Tetapi yang sebenarnya kedatangan mereka ini ialah untuk menangkap Sultan Ahmad Tajuddin. Saya bagi tahu nak menangkap dia, sebabnya mungkin panjang lagi ya, nak menangkap. Dan kebetulan pada waktu itu Sultan Ahmad Tajuddin ni tak berada di Kedah. Tak berada di kota Kuala Kedah. Tuanku berada di Merbuk, di Pulau Tiga. Tuanku melalui Sungai Merbuk datang ke Pulau Tiga sebab waktu itu tuanku sedang merancang untuk membina kawasan istana yang baru dan juga sebagai satu tempat yang baru untuk pertahanan. Mungkin waktu itu tuanku menyaksikan bahawa kota Kuala Kedah ini dah tak semakin selamat dah ya. Nak mencari tempat yang baru. Ada catatan yang menyatakan bahawa tuanku Sultan Ahmad Tajuddin dah tahu dah Siam nak main. Jadi banyak-banyak version lah ya. Jadi itulah, kadang-kadang saya terfikir juga, kalaulah Siam tak serang, kalaulah Sultan Ahmad Tajuddin ni datang ke Pulau Tiga ni buat istana, mungkin kita di Merbuk ni mungkin menjadi bandar diraja. Tetapi oleh peristiwa tersebut, maka sejarah dah berubah. Baik. Jadi dia kata nak minta beras. Jadi Datuk Bendahara dan Datuk Laksmana pun dia kata dia kerahkan rakyat, okey, pergi cari beras. Kita nak bantu tetamu kita daripada Siam ni. Dia minta bantuan kita. Okey. Jadi rakyat pun waktu itu pembesar-pembesar mencari beras. Waktu duk sembang-sembang tu, tiba-tiba Pia Buri Sakmunton ini iaitu Panglima Perang Siam pada waktu itu memberi signal, memberi isyarat kepada tentera-tentera Siam untuk masuk ke dalam kota Kuala Kedah dan menyerang. Pada waktu itu berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat lah ya. Sebab apa? Sebab waktu itu para pembesar kita, para hulu balang kita, para panglima kita waktu itu tidak bersedia. Mungkin ada kerih tinggal kat rumah ikut Ustaz, mungkinlah kan. Kerih pun tak ada nak asah, tak ada nak perasap, terkejut. Jadi rakyat Kedah terkejut waktu itu, tiba-tiba diserang. Tentera Siam ni memang depa dah ready ya. Jadi berlakulah pertumpahan darah kira kota Kuala Kedah ini bermandikan darah orang Kedah. Dan di situlah jatuh. Jatuh sebab kita bukan tak kuat, sebab kita tak ready ya. Kalau kita ready, insya-Allah kita boleh menang, tapi kita tak ready. Ya, tak disangka-sangka tujuan mereka untuk menakluki Kedah pada waktu itu. Jadi yang terkorban pada waktu itu
di antara pembesar yang terkorban di dalam Kota Keluar Kedah itu termasuklah Datuk Shah Bandar, Datuk Temenggung, Datuk Laksmana ni yang Kenduri dah ni, dan juga Datuk Bendahara. Cuma Datuk Bendahara ni dia tak mati dalam Kota Keluar Kedah. Dia terkorban ketika menjadi tawanan ya. Waktu tu yang ditawan ini dibawa ke Singgora. Dikatakan bahawa Datuk Bendahara ini terkorban akibat terminum ataupun termakan racun ketika perjalanan nak ke Singgora itu. Sebab Datuk Bendahara ini menjadi tawanan lah ketika itu. Dan ramailah rakyat Kedah yang berada dalam Kota Keluar Kedah itu jatuh terkorban. Niat nak main makan kenduri, tapi akhirnya terkorban. Dan bermula daripada situlah pemerintahan Siam selama 10 tahun di Kedah ini. Di mana ketika itu gubernurnya agak-agak, doktor lah siapa gubernurnya. Gubernur tu lah, Pia Buri Samunton tu lah. Ketua Parlimen itu menjadi gubernur dan timbalan gubernurnya ialah Pia Sina Nuncik tu. Adik dia menjadi timbalan gubernur. Memang adik-beradik semua ya. Okey. Jadi di sepanjang 10 tahun itulah kalau saya nak ceritakan kekejaman tentera Siam ni sangat sedih lah ya, sangat sedih. Betapa bersabarnya, perik getirnya tok nenek kita dulu daripada Kedah ni, yang duduk di Kedah ni, yang ramai yang dah meninggal dunia, ramai yang telah dibunuh. Okey, bayangkan 1000 rakyat pada ketika selepas ditawan itu, 1000 rakyat kita ini yang ditawan ke Bangkok. Dibawa ke Bangkok ini untuk menjadi hamba-hamba kepada pembesar-pembesar dan menteri-menteri Siam. Okey, 1000 orang ya. Kemudian sepanjang 10 tahun itu juga berlaku pelbagai kejadian peristiwa di mana wanita yang hamil yang mengandung menjadi bahan pertaruhan. Okey, tentera-tentera Siam ni duk betting lah. Okey, anak apa? Lelaki ke perempuan? Okey, ada yang kata perempuan, ada yang kata lelaki. Kemudian dibelah perutnya, dikeluarkan. Mayat tu tersebut tu ditanam dalam liang lahat yang telah dikorek. Simpan mayat tu, kemudian pokok dicucuk dalam mayat tu, ditanam sebagai menandakan pokok tu ada orang mati kat bawah. Wanita hamil. Ya? Apa lagi? Ramai lagi lah cerita rakyat-rakyat Kedah ni yang dibakar hidup-hidup. Okey, dimasukkan dalam perdu pokok, diletakkan minyak masak dan sebagainya, dibakar. Dan tentera Siam ni, Ustaz dan Doktor, mereka makan. Mereka makan mayat yang dimasak ni. Mungkin itu menjadi sumber kekuatan ya? Sebab orang kata ni Siam perut hijau. Jadi itu istilah ya. Maksudnya Siam perut hijau ni banyak mengatakan sebagai menandakan bahawa kekejaman, zalim ya. Bukan mak kau hijau rupanya Siam perut hijau. Jadi bila saya kaji balik, pasal apa Siam perut hijau ni kan? Sebab hijau tu dikatakan sebagai kezaliman. Tapi bila saya tengok balik, saya refer kepada banyak bahan bacaan rupanya yang kata hijau tu di badan askar-askar ni, kalau kita perasan ada mentera-mentera yang ditulis. Okay, di bahunya ada, dadanya, di perutnya, di belakangnya ada. Jadi mentera-mentera ini mungkin dipercayai ya, sebagai satu sumber kekuatan lah. Mungkin suatu sihir bagi mereka untuk kuat. Itu yang mereka kata sanggup makan daging-daging orang ni ya. Itu yang kata tentera Siam pada waktu. Memang kejam. Harta benda, rumah, sawah bendang dibakar, dimusnahkan. Kemudian wanita, anak-anak gadis apa semua ni dirogol secara open, kan? Dan ada juga kisah ya, di mana sesiapa sahaja yang mencuba untuk lari keluar daripada Kedah ini, mereka ini akan diikat, ditangkap, diikat dan dibelah dua. Termasuklah orang tua-tua. Orang tua-tua ni, mereka bunuh macam tu je Ustaz. Bunuh sewenang-wenangnya. Bukan salah apa pun. Orang tua ni lalu bunuh. Sebab apa? Sebab orang tua-tua ni, orang Kedah ni, dia dibunuh, mayatnya dicincang dan dibaling ke dalam Sungai Kedah. Kerana pada waktu itu Sungai Kedah tu ada buaya. Jadi buaya ni mengganggu perjalanan tentera-tentera Siam ni nak berulang alik. Jadi untuk elak buaya ni ganggu mereka, maka umpan tu digunakan rakyat Kedah. Orang tua kita, orang tua-tua dibunuh macam tu ya. Kapak yang dibelah, dicincang, dibuang macam tu saja. Kemudian ada satu peristiwa tu, seramai 300 anak-anak gadis yang dipilih, yang orang kata lawa-lawa lah ni, dipilih ni untuk dihantar kepada Bangkok. 300 orang. Ibu bapa yang menghalang ni akan dibunuh. Jadi sepanjang 300 orang ni,
Mereka nak hantar ke Bangkok, ke King, ke King Rama ni. Tapi sepanjang perjalanan tu kan melalui banyak wilayah. Jadi setiap pembesar wilayah ni ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Lalu yang sampai dekat Bangkok tu tak ramai. Jadi sebenarnya kalau kita kaji balik keturunan Melayu Kedah ini, daripada anak-anak gadis ni, mungkin generasi mereka telah bercampur. Jadi sudah pastilah di Thailand tu, di sepanjang perjalanan kekaidan daripada selatan ke utara itu, sudah pasti ada keturunan Melayu dari Kedah yang bercampur lah, dia berkahwin dengan orang Siam. Jadi nak cari balik tu mungkin ambil masa lah. Mungkin ada kampung Kedah di sana. Cuma kita nak cari balik. Jadi yang akhir sekali di antara kekejamannya, tentera Siam ini melepaskan khinzir. Okey, diorang lepaskan khinzir ni masuk ke dalam masjid. Waktu tu bila orang kita tengah bersolat, maka bila khinzir ni masuk, pakat bertemperan lari. Jadi itu merupakan satu sumber hiburan, gelak ketawa tentera Siam pada waktu itu. Itu di antara kekejaman yang saya dapat perolehi lah. Mungkin banyak lagi yang tidak didendangkan kekejaman ni. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa ramailah kita punya rakyat Kedah ni yang dah meninggal dunia. Okey, Kedah sekarang ni pun mungkin bukan Kedah yang apa nama ni, yang Kedah yang asal. Okey, mungkin datang daripada pelbagai negeri. Okey. Jadi itulah corak apa nama ni bentuk kekejaman. Jadi dalam tempoh 10 tahun ini baru saya nak masukkan seorang sosok tubuh, seorang perwira, seorang pejuang yang sering membuat pertempuran secara gerila, kecil-kecilan. Okey, tempur. Mungkin kekuatan tak ada. Okey, harta benda tak ada. Jadi ulama sufi ini bertempur secara gerila dalam keadaan yang tak ramai dan sudah pastilah kalah. Sudah pasti kalah nak menentang tentera Siam yang berkubu di yang memerintah Kedah pada waktu itu. Dan beliau ini ialah yang dinamakan sebagai Tunku Pudin. Okey, Tunku Pudin ni untuk sedang pendengar sekalian, kita jangan confuse sebenarnya Tunku Pudin ni ada dua. Satu Tunku Pudin Perang Musuh Bisik ataupun Syed Zainal Abidin, yang satu lagi Tunku Pudin itu adalah Tengku Ziauddin. Itu yang lain. Ini Tunku Pudin yang pertama, Tunku Pudin yang Syed Zainal Abidin. Okey. Tengku Pudin ni adalah anak saudara kepada Sultan Ahmad Tajuddin dan beliau dilahirkan di Alustar Kedah. Nama sebenarnya adalah Syed Zainal Abidin bin Radin Syed Muhammad Az-Zahir dan beliau merupakan generasi yang ke-36 dari keturunan Rasulullah SAW. Ahlilah susu galau daripada Rasulullah. Ayah kepada Tunku Pudin ini berasal dari Palembang, datang ke Kedah, berkahwin dengan Tunku Hitam iaitu puteri Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sultan Abdullah ini adalah adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi maksudnya Tunku Pudin ini merupakan keponakan lah, orang kata anak saudara kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi dia ni kerabat juga ya. Jadi pada waktu itu orang Siam ni sangat benci kat Tunku Pudin ni. Sebab apa? Dia adalah di antara orang yang terkehadapan, berjuang. Okay, waktu itu Sultan Ahmad Tajuddin ni telah dibuang ke Pulau Pinang. Walau bagaimanapun mereka masih lagi berkomunikasi. Okey. Jadi merancang banyak perang gerila dan waktu itulah Siam ni sangat marah. Sangat marah kat Tunku Pudin ni sebab dia adalah di antara sosok yang berani menentang menentang Siam ni ya. Jadi akhirnya saya pendekkan cerita, tentera Siam ni dia upah satu pasukan, satu orang askar upahan ni letupkan rumah Tunku Pudin pada jam 3 pagi. Tunku Pudin ada 5 orang anak. Yang sedihnya rumahnya terbakar, meletup dan Tunku Pudin pun dikatakan melecur sepenuh badan. Sampai selepas itu dia nak berperang pun nampak jalan macam jalan cengkek-cengkek sebab kesan daripada lecuran tu Dan yang sedihnya 3 anaknya dan isterinya terkorban akibat letupan tersebut. 2 anaknya lagi, Syed Hasan dan Syed Husin ketika itu berada di Palembang. Jadi selamatlah. Jadi Syed Hasan dan Syed Husin. Jadi kedua-dua anaknya ni walaupun berada di Palembang tapi sejarah ke depan itu mereka membantu Tunku Mak Saad untuk bantu serang Siam. Jadi itu ceritanya ya. Dan berbalik pula Tunku Pudin ni bila dah anaknya dah meninggal dunia, isterinya meninggal dunia,
sebenarnya itu merupakan satu impak, satu kesan, satu momentum untuk dia untuk terus berjuang. Pengikut dia ulama, anak murid dia ramai, kan? Jadi rakyat Kedah pada ketika itu sedih dan sanggup berjuang dengan Tunku Kudin ini untuk tentang, untuk bela. Jadi saya pendekkan cerita, maka pada April 1831 Tunku Kudin ini bersama dengan 5,000 tentera, 5,000 askarnya daripada Penang semualah, berkumpul, Perak pun ada, semua datang bertempur serang kota Pulau Kedah. Dan alhamdulillah pada waktu itu, pada 24 April 1831, Tunku Kudin berjaya menakluki kota Pulau Kedah. Dia halau semua askar-askar keluar daripada kota. Kemudian bila dia ada tawan kota, dia keluar pula dengan tentera dia. Pergi cari kuncu-kuncu di kalangan orang Cina, yang di kalangan geng kongsi-kongsi gelap yang menjadi geng lah pada Siam ni, dibunuh. Kan? Macam-macam bentuk lah diperbuat. Dan sampailah dia kata dah alang-alang kita serang kota Pulau Kedah ni, apa kata kita terus. Jadi dia pun teruslah ke atas. Okey, nak ke Sempela. Jadi bila Siam dan British mengetahui bahawa Tunku Kudin ini telah menakluki kota Pulau Kedah ini, maka mereka mengisytiharkan bahawa Tunku Kudin dan tenteranya ini sebagai pengkhianat, lanun, ataupun apa lagi, perompak. Jadi kalau kita bayangkan, kita sendiri, negeri kita sendiri, kita nak tuntut bela, tapi kita dianggap pembelot, perompak, lanun dan sebagainya. Jadi itu merupakan tuduhan yang tidak berasas lah. Maka bila dikata demikian, maka itulah bermula misi mereka untuk menangkap Tunku Kudin ni. Dan itulah sampailah Tunku Kudin ini terus ke Sempela. Dan selama itu mereka berjuang mempertahankan, berjuang bersama-sama dengan askar-askar kita, rakan-rakan kita di Patani. Okay? Patani ni ada seorang lagi syekh yang berpengaruh, iaitu Syekh Daud Fatani. Ini saya akan ceritakan mengenai Syekh Daud ni. Jadi selama 5 bulan, tetapi akibat oleh 7,500 tentera yang dihantar oleh King Raja Ligol ni, dapat askar daripada Patalong, daripada Bangkok ni, turun untuk serang balik. Maka akhirnya tentera Tunku Kudin ni bertahan selama 5 bulan saja. Turun balik, bertahan kembali ke kota Kuala Kedah. Dan ketika berada di kota Kuala Kedah itu, waktu tu bila Siam dah sampai ke kota Kuala Kedah, nak masuk tak boleh. Tapi mereka masih ambush. Kemudian ada satu bantuan, Tengku Sulaiman. Tengku Sulaiman ni datang dengan 3,000 tentera melalui laut. Tetapi ditahan oleh British. Lihat, British pun turut bantu. Okay. Maka tak dapatlah bantuan tersebut, dan akhirnya bila semua makanan pun tak ada, makanan dah habis, peluru pun tak ada, tak silap saya menurut catatan, last kali ada 30 orang yang berjuang kali terakhir itu. Jadi bila Siam masuk, maka selepas itu pada 4 Oktober, 4 Oktober 1831, maka Tunku Kudin terkorban ataupun syahid, di mana kepalanya dipenggal. Badannya dicincang, dipotong, dibuang ke dalam sungai. Kepalanya dibawa ke ke Raja Ligor. Dulu kalau Siam ni kalau berlawan, buktinya nak kata kita ni menang, kepala raja ke ataupun kepala ketuanya akan dibawa, kan, untuk persembahkan kepada raja di sana. Jadi pada tahun 1831 itu, seramai 1,255 pejuang Kedah yang syahid, dan kira-kira 5,000 orang tawanan tentera ataupun rakyat Kedah ini dibawa ke Ligor. Dan pejuang Kedah ini dikuburkan dalam kota Kedah itu tanpa nisan lah, terkubur kat situ. Jadi itulah serba sedikit cerita berkaitan dengan perang musuh bisik yang diketuai oleh Tunku Kudin. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz, sekejap, masa kita tak cukup. Saya akan terangkan sedikit lah berkaitan dengan Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad ni ada dua syekh yang turut, ataupun dua ulama yang turut berperang yang terlibat dalam perang musuh bisik ini, iaitu Syekh Abdul Samad dan Syekh Daud Al-Fatani. Okey, Syekh Abdul Samad, siapa dia sosok Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi ni? Okey. Jadi
Syekh Abdul Samad Al-Palembang ini, beliau merupakan ulama besar lah. Ya, berada di kota Mekah dan Madinah hampir 30 tahun Ustaz. Belajar di sana. Tok Arab pun belajar dengan dia. Kan? Ada dua kitab ataupun dua karya Syekh Abdul Samad ni, iaitu Hidayat Al-Salikin dan Siyar Al-Salikin. Itu di antara kitab-kitab yang sehingga kini masih digunakan sebagai rujukan. Okey. Okey, Syekh Abdul Samad ini, beliau dilahirkan di Palembang. Beliau ni siapa dia? Ayah dia siapa dia? Okey, ayah dia orang Kedah, Ustaz. Ayah dia bernama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini merupakan mufti pertama di Kedah. Waktu tu di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Jawa. Jadi Syekh Abdul Jalil ini menjadi mufti pertama berkahwin dengan wanita di Kedah. Syekh Abdul Jalil ni orang Palembang. Jadi Sultan ni minta dia datang ke Kedah ni untuk belajar agama Islam dan jadi mufti pertama di Kedah, berkahwin dengan orang Kedah, dapat anak lelaki yang dikenali sebagai Syekh Abdul Jalil. Kemudian bila dah menjadi mufti ni, sampai satu sekian waktu itu, orang di Palembang kata Syekh Abdul Jalil, mailah balik ke Palembang, ajaklah kami sama kan. Maka Syekh Abdul Jalil pun baliklah ke Palembang. Di Palembang dia berkahwin dengan orang sana lah, orang Palembang, dan dapatlah anak, itulah dia makan sebagai Syekh Abdul Samad. Okey. Jadi Syekh Abdul Samad ni dengan Syekh Abdul Jalil ni adik-beradik lah, cuma berlainan ibu. Di waktu pemerintahan, di waktu kejadian perang musuh bisik ini, waktu tu mufti kedua. Mufti keduanya ialah Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil abang kepada Syekh Abdul Samad. Jadi waktu berlaku perang musuh bisik ni, maka Syekh Abdul Jalil ni hantar utusan, hantar surat. Waktu tu mana ada Facebook lagi tak ada WhatsApp lagi. Hantar utusan kepada Syekh Abdul Samad, ke adik dia ni di Mekah ni. Dia kata macam ni lah, kalau nak berjihad, kalau nak mati syahid, baliklah ke Kedah. Kita ni dalam perang dengan Siam ni, baliklah ke Kedah. Pada waktu itu, kita bayangkan Syekh Abdul Samad ni, orang ulama ni, mereka dah belajar habis lah. Mungkin tak habis juga, tapi belajar ilmu agama ni memang orang kata dah expert lah. Jadi mereka nak cari benda yang lain. Apa dia nak cari yang lain tu? Fisabilillah. Nak mati syahid. Jadi lengkaplah orang kata apa, nama terma ulama itu kan, untuk mati syahid. Jadi maka Syekh Abdul Samad ini pun baliklah ke Kedah, naik kapal laut lah Ustaz. Berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan kita pun tak tahu. Jadi bila sampai ke Kedah ni, waktu tu Tugu Kudin ni yang tadi ni dah naik ke Songkla lah. Jadi Sultan Syekh Abdul Samad lambat sikit. Dia lambat sikit naik. Tapi dia turut bersama dengan 300 tentera dia follow belakang. Jadi waktu pertempuran di di Songkla itu, Syekh Abdul Samad ini terkorban. Okey, dia orang Palembang. Tapi sanggup berkorban di Patani, bantu Tengku Kudin. Okey, maka dia terkorban kat sana dan dia dikata dia dipotong badannya, dipancung, kemudian kepalanya dipotong dan dibawa kepada King Siam, dan jenazahnya disemadikan di di Kampung Bantrang di Chenak. Jadi kat situlah Jadi lihat betapa hebat tak hebat ulama kita berperang. Yang keduanya Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni, doktor, kawan baik Syekh Samad. Dia pun duduk di Mekah dan Madinah hampir 30 tahun. Satu geng lah lepas ni. Dan dia pun mendapat utusan daripada Syekh Abdul Jalil, mufti kedua Kedah ni, untuk turun berperang. Jadi bila kawan dia Syekh Abdul Samad pun balik, dia pun apa lagi? Tak apa, dia pun balik nak berperang. Tapi dia tak ke Kedah lah, dia terus ke Patani. Sebab waktu tu Tunku Kudin dah berada di Patani. Ketika dia sampai di Patani, Syekh Daud ni, dia dikatakan sebagai panglima perang. Dia yang mengatur lokasi, markas, dia susun. Panglima askar Tunku Kudin kat sini, benteng kat sini, kubu kat sini. Jadi dia bertindak seolah-olah sebagai panglima perang. Ulama yang berjiwa panglima perang. Dia susun semua-semua tu. Jadi waktu tu bila pasukan Syekh Abdul Samad tadi sampai, waktu tu Tunku Kudin dah mundur, dia dah ke bawah dah. Waktu tu dia dah semakin kalah. Waktu tu kemarahan tentera Siam ni dah ke bawah, jadi dia berundur.
Jadi Syekh Abdul Samad ni sempat berjumpa dengan Syekh Daud. Sempat berjumpa. Dia kata kat Syekh Daud, dia kata, Syekh Daud, hang tak boleh syahid dekat sini. Hang kena lari. Jadi Syekh Daud ni yang bersemangat panglima perang ni kata, pasal apa aku nak lari ya? Aku nak perang di tempat aku di Patani ni. Maka Syekh Abdul Samad kata, hang kena lari. Disebabkan rakyat Patani ni dah hagakan ilmu agama. Nanti bila dah reda perang ni, patah balik dan sebarkan agama Islam di Patani. Lestarikan syiar Islam di bumi Patani. Jadi hang tak payah mati. Jadi mungkin Syekh Patani kata mungkin ada betul kata-kata Syekh Abdul Samad ni, maka dia pun berundur sampai ke Pulau Duyung di Terengganu, kemudian pengikutnya bawa ke Sumatera, ke Aceh dan seterusnya ke Mekah lah, ke Taif ke Taif. Dan tak sempat dia nak balik-balik. Dia meninggal di sana dan dikuburkan di Taif di sebelah sepupu Rasulullah, Saidina Saidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Dikuburkan di sebelah inilah sepupu Nabi. Jadi saya pernah tengok satu catatan, satu tesis PhD, satu student di Patani, katanya bukti-bukti Syekh Daud ni, saji peperangannya itu pedangnya masih ada. Sampai dia kata mereka jumpa baju besi. Baju besi Syekh Daud ni yang pakai waktu nak lawan tentara di Sempala ni. Jadi kita tengok betapa hebatnya mereka sanggup balik bertarung dengan penjajah. Syekh Abdul Samad pun sama juga. Okey, meninggal di sini. Dan ini menunjukkan bahawa ulama dahulu adalah ulama yang pejuang. Okey, berjiwa pejuang. Sanggup datang, sanggup balik untuk mati syahid. Jadi saya stop dulu sampai ke 3 orang tokoh kita ini. Okey. Jadi yang keduanya, pusingan keduanya Ustaz, saya akan mulakan dengan Ustaz Yumni dahulu. Dan Ustaz Yumni juga akan menceritakan tentang ulama-ulama yang turut terlibat dalam perang musuh bisik ini. Jadi mungkin ini adalah salah satu dendangan, pengetahuan kepada orang ramai bahawa selain daripada Tunku Kudin, selain daripada Tunku Mat Saad, ada lagi ulama-ulama yang lain yang mungkin tak didendangkan secara maya. Mungkin bukunya ada lah. Jadi saya nak minta lah Ustaz Yumni sambung balik ulama-ulama yang terlibat dalam perang musuh bisik. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Kerusi PM Dr. Asmadi Muhammad Ghazali. Panel yang kedua adalah Dr. Syahidah, jawab saya. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Seperti mana yang Dr. Asmadi sebutkan tadi, Kedah mempunyai tokoh pahlawan, Ulu Balang, panglima yang gagah perkasa. Di kalangan pahlawan-pahlawan Kedah ni, Doktor dan Dr. Syahidah, hadirin hadirat, adalah ulama. Bukan saja sekadar panglima perang, bukan sekadar pahlawan saja, tetapi mereka adalah ulama. Yang saya nak ceritakan di sini adalah 3 tokoh ulama yang perlu kita angkat. Saya belajar di sekolah menengah tak jumpa dalam sejarah 3 tokoh ini. Tapi apabila saya berkecimpung dengan berguru dengan almarhum guru saya, Datuk Dr. Wan Syamsuddin, dan guru saya lagi cicit kepada tokoh ini adalah Profesor Dr. Abdul Rahman Abdullah. Jadi kita membaca segala yang ditulis oleh mereka dan saya mengkaji daripada tokoh-tokoh dan juga saya menemukan waris-waris tokoh-tokoh tersebut. Saya mendapati perkara ini tidak dimasukkan dalam buku sejarah kebangsaan. Patutnya kita kena tonjolkan, seperti mana di negeri selatan, di negeri timur kita kenal sebagai Tok Janggut, pahlawan Melayu Islam, Mat Kilau, Tok Bahaman, Maharaja Lela, sebagainya tu. Jadi kita kenal mereka, tetapi kita tak kenal susuk tubuh pahlawan perang musuh bisik, pahlawan jihad Kedah, pahlawan Kedah Siap. Jadi tokoh-tokoh ni sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita buat research,
kita akan jumpa ramai lagi tokoh ni. Cuma hari ni saya, waktu yang singkat ni saya terang ada 3 saja. Yang pertama sekali, Syekh Mas'ud bin Abu Sa'ud bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Mas'ud ini merupakan cucu kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Sebabnya ayahandanya yang bernama Syekh Qadi Syekh Abu Sa'ud ini adalah qadi dan penasihat raja kepada Sultan Muhammad Jiwa pada ketika itu. Jadi daripada keturunan Syekh Mas'ud ini, Syekh Mas'ud telah terlibat pada 1821 perang musuh bisik, yang mana Sultan masa itu, Sultan Ahmad Tajuddin, memberikan mandat sebagai panglima perang, mengangkat dia sebagai panglima perang, salah seorang panglima perang musuh bisik. Jadi Syekh Mas'ud ini bertempur di kota Kuala Kedah, bermati-matian mempertahankan agama, bangsa dan kota itu sendiri, Kedah, daripada dijajah, dicincang oleh Siam. Jadi beliau terkorban, ditikam di situ. Syahidnya di kota Kuala Kedah. Ada riwayat mengatakan bahawa dia tidak ada jasadnya, tidak menemui jasadnya di kota Kuala Kedah. Dia dibawa arus, tersadai di sebuah pohon dan dibawa arus. Tak tahu jasad dia ke mana. Menunjukkan bahawa inilah salah seorang tokoh ulama. Daripada Syekh Mas'ud ini, anak endanya yang bernama Syekh Muhammad Taib. Syekh Muhammad Taib ini, dan disebabkan sumbangan Syekh Mas'ud ini yang besar kepada Kedah dan juga negeri ini, kepada rakyat, Sultan Ahmad Tajuddin menganugerahkan anak endanya Syekh Muhammad Taib menjadi mufti kerajaan Kedah selepas Syekh Abdul Jalil. Jadi daripada Syekh Muhammad Taib ini turun lagi kepada Tuan Haji Muhammad Nasir, seorang peniaga, pedagang, ulama. Dan pada Tuan Haji Muhammad Nasir ini lahirlah ulama besar Kedah berketurunan Banjar, Tuan Husin Kedah. Jadi perkara ini yang berlaku adalah orang-orang Banjar sanggup bertempur. Orang-orang banyak orang luar, tuan-tuan dan puan-puan, doktor. Orang-orang luar daripada Aceh, daripada Siak, daripada Berdagai, daripada Sulu, daripada Sumatera, Palembang sanggup berjuang mati-matian mempertahankan kota Kuala Kedah, mempertahankan Kedah daripada dijajah oleh kufar Siam. Jadi itu satu plot, ya. Walaupun tarikh lahir dan matinya pada 1821. Tarikh lahirnya tu dia tidak dinyatakan bila. Syekh Mas'ud bin Qadi Abu Sa'ud bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini ulama besar. Ya. Ulama yang kedua adalah kita kenali sebagai Tok Moreh. Tok Moreh ni dalam bahasa Siam. Saya bolehlah sikit-sikit bahasa Siam. Jadi Tok Mo ni adalah Tok Bomo. Bomo. Moreh ni maksudnya Idris. Jadi dia digelar Tok Moreh. Tapi nama sebenarnya Idris, Bomo Idris. Ada yang pendapat mengatakan Syekh Idris sebab dia berketurunan Syarif Abu Bakar Shah, pemerintah Pasai Ligor, Empire Siam dululah. Jadi sebelum Siam Sekutai memerintah Thailand itu, empire ini, keturunan ini, kalau kita pergi ke Thailand ada Sultan Sulaiman. Museum Sultan Sulaiman itu di Songkla adalah rentitan keturunan Syarif Abu Bakar Shah. Jadi Tok Moreh adalah keturunan Syarif Abu Bakar Shah. Tok Moreh ini apabila dia mendengar bahawa Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap daripada Melaka, perjalanan pulang ke Kedah, disebabkan tuanku nak balik ke Kedah, di tengah-tengah perjalanan itu tuanku ditangkap oleh tentera Siam dan dibawa ke Bangkok. Siam ni dia ada target dah. Macam Dr. Smadi katakan tadi, Siam memang nak bunuh. Siam memang dah target Sultan Ahmad Tajuddin, nak dibunuh, nak dipancung. Kesempatan ini ada orang membocorkan cerita bahawa tuanku akan pulang. Daripada tuanku pulang, di perjalanan itu dia ditangkap dan dibawa pergi ke Bangkok. Jadi dikurung dalam istana Bangkok. Maka Siam dah seronok. Maharaja Siam ni, King Rama,
dan juga Raja Ligor ini dah seronok dengan penangkapan dan akan dihukum pancung Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi semua rakyat jelata masa ketika itu sedih, diambang perang, diambang duka cita, diambang tekanan siap. Maka pahlawan Kedah ini dan juga ulama dan umarok, keturunan ulama, keturunan diraja adalah Tok Moreh ini bersama dengan sepupu-sepupu dia, bersama dengan sahabat-sahabatnya, 7 orang lagi panglima pergi secara sulam kalimah. Sulam kalimah ini dalam persilatan adalah ilmu menggunakan ilmu batin yang tinggi. Menggunakan ayatul Quran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka pergi secara ghaib. Jadinya mereka tak dalam cerita tu tak disebut Tok Moreh naik apa, tapi mereka pergi secara ghaib. Satu malam mereka pergi ke sana, dan malam itu juga mereka bawa balik, mereka masuk dalam penjara itu, mereka boleh buat keluar Sultan Ahmad Tajuddin pulang ke Kedah. Bersama apa? Bersama 1,000 orang panglima Hulu Balang Siam. Jadi orang Melayu Kedah tahu bahawa Hulu Balang Siam ini memang mereka ada kuasa kebatinan yang tinggi. Kebat. Tak boleh ditetak, dicucuk, ditikam. Takluk. Jadi Hulu Balang Tok Moreh ni dan sahabat-sahabatnya, Panglima Abu Far ni, Abu Far tu maksudnya panglima yang gegat, petir. So Far tu Abu Far maksudnya dalam bahasa Siam petir. Tuhan bagi kelebihan dia, kalau dia tempit, semua akan jadi bingung. Kekuatan suara dia tu. Jadi apabila dia tempit, tentera Siam yang 1,000 tu semua bingung. Jadi mereka buat balik, tentera-tentera Siam ni dia ambil dicucuk rotan di telinga dan diikat tangan. 1,000 orang tu buat balik ke Terupuk, kubur panjang. Buat balik di situ sebab apa 1,000? Membalas balik 1,000 orang Kedah yang dicolek. Itu sebablah mereka ambil balik panglima 1,000 ni ganti dengan orang Kedah yang dicolek, yang dibunuh di sana. Balik. Jadi 1,000 orang ni dia tak boleh pancung di Thailand. Dia terpaksa pancung di bumi Kedah. Sumpahan mereka tak boleh pancung di negara mereka. Tak boleh. Kena pancung di luar negeri. Jadi apabila keluar sampai ke Perupuk, sampai di tempat tanah tumpah Tok Moreh. Ya, pedang Tok Moreh ni, Dr. Asmadi, Dr. Syedah, diriwayatkan pedang dia, saya tanya sini keturunan dia. Pedang dia boleh buat setali pinggang. Tali pinggang yang dipakai tu, kalau dia nak tempur dengan Siam, dia boleh tarik jadi pedang. Hebat dia. Ilmu dia. Jadi dengan pedang itulah dia memancung satu kepala, 1,000 kepala. Jadi dengan kebijaksanaan dia, kehandalan 7 orang ini dan yang diketuai oleh Tok Moreh, Sultan Ahmad Tajuddin menganugerahkan kepada keturunan ini 1 kepala, 1 kedung tanah. 1,000 kepala, 1,000 kelung tanah. Jadi 1,000 kelung tanah itu dianugerahkan oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Dia panggil tanah ampun kurnia. Ada sampai sekarang ini. Bermula di kampung Betani sebelah selatan dan timur itu 1,000 kelung tanah. Ya. Dan di kawasan Perupuk itulah. Jadi menunjukkan bahawa bukan kata Tok Moreh saja yang dapat, semua dapat. Sampai ke hari ini digelar Bendang Raja. Kalau kita pergi ke tempat tu, dia sebut Bendang Raja. Itu adalah tanah ampun kurnia Tuanku Sultan Ahmad Tajuddin kepada keturunan Syarif Shah ataupun kepada Tok Moreh dan juga 7 orang panglima yang menyelamatkan baginda. Itu ulama yang kedua. Ulama yang ketiga, Tunku Anum. Tunku Anum ini adalah setengah mengatakan bahawa anak saudara pada Sultan Ahmad Tajuddin. Setengah kata, bila saya kaji sendiri, saya berpandukan kepada tulisan-tulisan yang autentik. Ya, dia adalah sepupu Sultan Ahmad Tajuddin. Sebab mak dia tu Tunku Rahimah atau Tunku Rahmah ibni Sultan Muhammad Jiwa, Zainal Adilin. Jadi Sultan Tunku Rahmah ini 2 beradik kekanda kepada Tunku Abdullah Mukarram Shah. Beribukan, berbondakan Tunku Puteri. Jadi Tunku Anum ini
ayahnya Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman bin Tunku Ibrahim. Tunku Ibrahim adalah Raja Muda Kedah di masa pemerintahan Sultan Mahmud Johor. Jadi dia kahwin adik-beradik. Dan Tunku Abdul Rahman ni pernah menjadi gubernur di Chenak. Jadi menunjukkan bahawa ada orang mengatakan Tunku Anum ni adalah pengkhianat, berpakat dengan Siam, menjatuhkan Kedah dan sebagainya. Itu bukan. Saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang berada sekarang ni, kita kena cuci fakta tu. Tunku Anum adalah Raja Kubang Pasu. Beliau ataupun baginda merupakan anak tunggal kepada Tunku Rahmah dan Tunku Abdul Rahman. Dia digelar Raja Jambangan, Paduka Raja Jambangan. Ya, Jambangan. Sebab apa Jambangan? Dialah diutuskan oleh Sultan Ahmad Tajuddin mengantar bunga emas sebagai ufti kepada kerajaan Thailand. Dialah mengantar bunga emas kepada Raja King Rama dan juga Raja Legor setiap tahun. Ya, jadi apabila dia menghantar, dia sebagai diplomat menghantar utusan emas dan sebagainya tu kepada raja-raja tersebut, maka dia buat hela. Seperti mana kononnya dia menyokong raja-raja tersebut untuk untuk bersekongkol dengan mereka. Tetapi sebenarnya dia tidak begitu. Dia dianggap sebagai orang harapan lah. Raja Rama, King Rama dan juga Raja Legor. Sehinggalah beliau diberikan tugas sebagai penasihat raja di Legor. Jadi pada satu hari dia merancang. Dia balik ke Kedah, dia merancang bahawa dia akan buat serangan gerila. Serangan gerila ini dia akan buat sebab dia kata kalau dia tak buat, Kedah akan dijajah kekalan dengan Siam. Maka dia melatih 40 prajurit ya di Gua Kerbau, Port Diang, Bukit Kepelu. Dia melatih secara hebat segala ilmu yang dia ada, ilmu kebatinan dan sebagainya, persilatan, melatih 40 prajurit sebagai hulu balang. Mereka diamanahkan untuk menyerang Pia Sina Nuncik. Pia Sina Nuncik menjadi governor ataupun raja muda lah ketika itu memerintah Kedah. Timbalan governor. Jadi di mana tu? Di Alor Ganu. Jadi selepas itu di sana di Thailand dia dengan sahabat-sahabatnya merancang merisik apakah kekuatan dan kelemahan tentera Siam. Jadi di sana begitu buat perancangan. Di Kedah dia suruh buat pucat kacirkan negeri Kedah. Perang hendak, perang gerila, siang malam, pagi petang supaya menunjukkan bahawa tidak aman dah bumi Kedah ni. Jadi dia mengarahkan 40 prajurit dia tu menyerang kota Alor Ganu. Alor Ganu pun rebah, tersungkur. Last sekali Pia Sina Nuncik pun hantar satu surat kepada Raja King Rama dan juga ayahnya ni dan abangnya sekali Saburi, Sabmuntuan. Dia kata dia tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kekuatan dah bertahan di Kedah sebab tidak orang tentera Siam ni dah mati banyak. Dan habis semua segala peralatan ditawan oleh tentera-tentera Kedah. Maka itu Raja King Rama dan juga Raja Legor mengarahkan kepada Tunku Anum. Tunku Anum, sila ambil perhatian. Anda kena pulang ke Kedah menjadi gubernur kami di sana. Nak meredakan situasi. Sedangkan ia dirancang oleh Tunku Anum. Jadi Tunku Anum menolak tawaran tersebut dan dia kata kalau dia menerima, negeri Kedah kekal di bawah pemerintahan Raja Siam. Jadi apabila dia menolak itu, Raja Siam berjanji kepada Tunku Anum, kami pulang semula sebab kami dah tidak boleh tahan dengan hulu balang Kedah yang begitu dahsyat. Jadi kami mengundurkan diri, kami surrender, kami serahkan balik Kedah kepada Tunku Anum untuk memerintah dan kami tidak akan mengganggu lagi. Kami bebaskan Kedah daripada penjajahan pada tahun 1839. Jadi apabila tahun 1839 ini Tunku Anum memanggil Sultan Ahmad Tajuddin
yang berada di Melaka kepada ketika itu pulang balik dan memerintah Kedah semula, ditabalkan. Tunku Anum bukan peranan. Kalau dia peranan, dia nak jadi raja. Jadi dengan sumbangan besar kepada Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Ahmad Tajuddin menganugerahkan wilayah yang besar iaitu Kubang Pasu kepada Tunku Anum, memerintah sehingga kepada cucu dia Tunku Ishak, dan cucu dia meninggal. Sebab tidak ada waris, maka disatukan bilik Kedah. Dan Tunku Anum ini menamakan Kubang Pasu dengan nama Kubang Pasu Darul Qiyam. Jadi Perlis diberikan kepada menantu Sultan Ahmad Tajuddin, Syed Hussein Jamalul Lain bin Syed Harun, dan Satun dibagi kepada Tunku Bisnu, adinda kepada Sultan Ahmad Tajuddin, mengenangkan jasa mereka berjuang dalam musuh bisik ini. Jadi itulah sedikit tentang tokoh ulama yang sedang saya katakan. Banyak lagi tokoh-tokoh ulama yang hebat. Jadi Baik, itu saya daripada saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya Ustaz, rupanya dalam jihad ini kita kena lihat juga ada pelbagai elemen yang dimainkan. Elemen kesaktian tadi tu. Di mana ulama kita ini dianugerahkan dengan orang kata apa? Elemen kesaktian, ya. Dan juga berlaku juga elemen kepintaran. Kepintaran Tunku Anum ini yang pada mulanya dikatakan sebagai pengkhianat, ya, sebab dia baik sangat dengan King Rama. Dan tuan-tuan puan sekalian, catatan ini kalau tuan-tuan untuk pemahaman yang lebih detail lagi mungkin boleh merujuk kepada buku Al-Tarikh Al-Salasilah, ya, yang menceritakan bagaimana peranan Tunku Anum itu dalam mengembalikan kedaulatan Kedah kembali, ya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya juga ingin memetik kisah tadi yang tak betul tu, kan. Juga saya ingin menghuraikan jugalah satu fakta yang mungkin perlu dibersihkan. Ada catatan yang saya dapat bahawa Tunku Kudin ini matinya disebabkan kisahnya dia tikam panlimanya tikam dia. Sebab Tunku Kudin kata, aku tak akan mati di tangan siap. Okey, tapi sebenarnya bukan begitu ceritanya. Seorang waris keturunan Nabi ini takkanlah dia akan nak bunuh diri dia, ya. Jadi yang sebenarnya Tunku Kudin itu dipenggal. Jadi inilah di antara fakta-fakta yang perlu kita bersihkan, ya, supaya pemahaman kita itu tentang kehebatan mereka ini lebih jelas, ya. Jadi sedang pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan dengan Dr. Syahidah, kita iklan dahulu, kita berehat selama 2 minit. Jumpa lagi selepas 2 minit. Bertemu kita sekali lagi. Jadi ini pusingan yang ketiga, ya. Seterusnya pusingan yang ketiga. Selepas tadi kita membincangkan daripada saya dan juga Ustaz Ahmad Yumni berkaitan dengan ulama-ulama yang juga di kalangan kerabat-kerabat Sultan yang berjuang bersempena dengan perang musuh bisik. Jadi untuk Dr. Syahidah ini kita berhijrah luar daripada Kedah, ya. InsyaAllah kita akan pergi ke negara jiran kita, negara sejiran se-Islam kita, Nusantara kita. Jadi saya nak minta Dr. Syahidah pula untuk mengupas ulama pilihan doktor yang di luar bumi Kedah pula, ya. Jadi saya persilakan Dr. Syahidah, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali terima kasih kepada moderator kita merangkap panel pertama dan juga panel yang kedua, Ustaz Ahmad Yumni. So insyaAllah saya akan mengupas, kalau panel pertama dengan panel kedua telah mengupas fokus kepada negeri Kedah Darul Aman. So jadi untuk melengkapkan kita punya tema tu Nusantara tu, saya cuba untuk keluarlah daripada negeri Kedah itu dan kita akan masuk ke alam Melayu yang lain lah. So jadi sebelum saya masuk ke alam Melayu, ingin saya jelaskan bahawa agama Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri sebenarnya bermula dari tanah Arab.
Okey, bermula dari tanah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran itu telah berkembang. Okey, ajaran agama Islam ini telah berkembang bukan sahaja di tanah Arab tetapi juga di kawasan timur. Di kawasan timur, terutamanya sekali di kawasan Asia Tenggara yang nama dulunya dikenali sebagai Alam Melayu ataupun boleh kita kenali sebagai nama Nusantara. So jadi sebelum saya nak masuk tentang jihad, tentang perjuangan, ingin saya tegaskan clear cut. Sebelum saya nak masuk itu ingin saya jelaskan sesuatu yang penting, bahawa Islam itu bukan tersebar dengan mata pedang. Okey, Islam itu bukan tersebar dengan peperangan. Islam itu bukan tersebar dengan kekejaman seperti mana yang didakwa oleh orientalis barat yang mengatakan Islam itu tersebar dengan kejam, dengan perang, dengan mata pedang. So jadi itu adalah satu benda yang sanggah, satu benda yang salah. Sedangkan agama Islam itu tersebar dalam keadaan yang aman. Okey, aman, damai, harmoni tanpa pertumpahan darah. Jadi kalau kita berbalik kepada di alam Melayu ataupun di Nusantara, kita melihat terutamanya pada abad ke-18 dan 19 Masihi, abad-abad itu kita nampak di situ mula masuknya kolonial ataupun penjajah ataupun penceroboh sama ada Portugis, Belanda, British. Kalau di Kedah British, kemudian adanya Siam, penjajah-penjajah ini yang menyebabkan mereka ini telah mencampur tangan dalam hal ehwal tanah air bumi Melayu ini, dan mereka juga telah mencampur tangan dalam hal ehwal agama Islam. Dan disebabkan itulah orang-orang Melayu tempatan di alam Melayu ini bangun berjuang, bangun menentang. So jadi berlakunya peperangan demi peperangan di alam Melayu ini di bawah kerajaan Melayu untuk mempertahankan tanah air tempatan dan juga agama Islam itu sendiri. Sebab jadi saya nak clearkan dekat sini bahawa Islam itu memang tersebar dengan aman. Okey, tetapi orang Melayu itu mula bangun berjuang kerana apabila Melayu itu diganggu gugat. Melayu itu diganggu gugat, diceroboh tanah air dan juga agama dan juga bangsa dia lah. So jadi bila kita kembali kepada sejarah, okey, kalau kita tengok penyebaran agama Islam itu ke alam Melayu ini sebenarnya berlaku lebih awal lagi, iaitu pada abad ke-7 Masihi. Kalau kita tengok 7 Masihi ini, dia adalah pada tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan mendapat wahyu, dan kita kata dekat situ Islam itu dah memang dah mula tersebar, sebab dakwah itu perlu dilaksanakan sampailah ke timur, di China contoh dia, di India, dan khususnya apa yang kita fokuskan dekat sini adalah Nusantara. So jadi kalau kita tengok kerajaan-kerajaan, okey, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, dia bermula dengan kerajaan Hindu-Buddha. Okey, contoh dia macam kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. So apabila Islam itu masuk, kerajaan-kerajaan ini telah bertukar kepada kerajaan Melayu Islam. Okey, kerajaan Melayu, kerajaan Pasai, contoh dia kerajaan Aceh, kerajaan Melayu Melaka, itu setelah kemasukan Islam. Dan kita kata bila Islam itu masuk, bila kita kembali kepada sejarah, contohnya macam kalau kita kata kerajaan Pasai, contoh dia, Islam masuk ke kerajaan Pasai apabila Raja Pasai memeluk Islam. Okey, Merah Silu memeluk Islam, dan yang mengislamkannya adalah Syekh Ismail. So Syekh Ismail ni sebenarnya seorang sufi, ahli sufi. So jadi Merah Silu ini diberi gelaran sebagai Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh. Begitu juga dalam kerajaan Kedah, okey, yang dikupas oleh dua panel kita tadi dengan sangat mantap. Kedah, okey, raja yang pertama, raja yang awal itu adalah Maharaja Debaraja, yang kemudian diislamkan oleh Syekh Abdullah Humairi. Ustaz
So Syekh Abdullah Humairi ni adalah ulama sufi sebenarnya. Dan kalau kita kejap lagi saya akan masuk ke Kalimantan Selatan. Okey, dia punya raja yang pertama adalah Pangeran Samudra. Dia diislamkan oleh Khatib Dayan, juga ahli sufi. So jadi banyak apa yang saya nak cerita kat sini, banyak kerajaan-kerajaan di alam Melayu ini diislamkan oleh ulama-ulama sufi. Okey, dalam keadaan yang aman, damai. Dan apabila raja-raja tadi memeluk Islam, secara automatik rakyat pun akan memeluk Islam disebabkan ketaatan kepada raja itu. Sebab sebelumnya tu dia fahaman dia Hindu-Buddha. So Hindu-Buddha ni dia orang faham raja itu adalah dewa raja. So dewa raja ni adalah wakil daripada dewa-dewa. So bila raja tadi memeluk Islam, jadi automatik rakyat dalam kerajaan tu akan memeluk Islam juga. So jadi kerajaan tu akan jadi kerajaan Islam. Okay. So jadi kalau kita nak kupas satu-satu kerajaan di alam Melayu ni, sangat banyak kerajaan. Okay, antaranya kerajaan Kedah lah. Kerajaan Kedah yang telah dikupas panjang lebar oleh Dr. Asmadi dan juga Ustaz Ahmad Yuni. So jadi untuk kali ini insya-Allah saya akan mengupas bagaimana kemasukan Islam di Kalimantan Selatan. Okey, dan apa peperangan jihad yang telah berlaku di Kalimantan Selatan. Okey, so jadi sebenarnya Kalimantan Selatan terletak di kawasan Kepulauan Borneo. So dia terletak di bawah Sarawak sebenarnya. Okey, di bawah Sarawak tu adalah Kalimantan. Kepulauan Kalimantan, dia ada bahagian utara dan juga selatan. So selatan ini pusatnya adalah Banjarmasin. Okey. So jadi kerajaan Banjarmasin ini, sebelum wujudnya kerajaan Banjarmasin, ia dikenali sebagai kerajaan Dipa. Kerajaan Dipa, dan kemudian berubah kepada kerajaan Daha. Ini kerajaan Hindu-Buddha lah. Kemudian dia diislamkan oleh Khatib Dayan, okey, seorang juga ahli tasawuf ataupun ahli sufi yang telah memberi gelaran kepada raja itu, iaitu Sultan Surian Shah. So jadi kerajaan itu telah menjadi kerajaan Islam, iaitu kerajaan Banjarmasin. Okey, so jadi pengislaman ataupun kemasukan Islam ataupun proses Islamisasi Kalimantan itu sebenarnya ada pengaruh daripada Jawa. Okey, ada pengaruh daripada Jawa dan ada pengaruh juga daripada kerajaan Aceh. So jadi kita tengok kemasukan Islam di Kalimantan Selatan itu banyak dipengaruhi oleh ahli sufi sebenarnya. Ahli sufi dan juga para ulama ataupun umara. Dan Islam itu masuk ke Kalimantan Selatan pada abad ke-16 Masihi. Abad ke-16 Masihi, dan abad ke-17 Masihi kita dah tengok ada ulama-ulama Banjar yang menghasilkan kitab-kitab tasawuf lah. Antaranya kitab Asal Kejadian Nur Muhammad yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syamsuddin, dan kitab ni telah dihadiahkan kepada Ratu Aceh pada waktu itu. Dan seterusnya pada abad ke-18 dan 19 Masihi, waktu ni kita tengok berkembang ramai ulama-ulama dalam bidang tasawuf, dan waktu ini jugalah di alam Melayu ini berlakunya kontroversi dalam ilmu tasawuf itu. Okey, contoh macam dekat Aceh dengan pemikiran Hamzah Fansuri, kalau di Jawa Siti Jenar, kalau di Kalimantan Selatan pun berlaku juga, iaitu Datuk Abu Lum. Okey, so jadi kontroversi lah antara Wahdatul Wujud dengan Wahdatul Syuhud. Dan pada abad yang ke-18 dan 19 Masihi ni, saya nak highlight dekat sini, adalah waktu inilah berlakunya pencerobohan penjajah. Kalau di Indonesia tu, kita kata lebih kepada Belanda lah. Belanda, kalau kita di tanah Melayu ni British. Banyak British lah. Kalau di Indonesia tu Belanda. So jadi itu abad 18 dan 19. Kemudian bila abad ke-20, ulama-ulama tasawuf ni dia lebih kepada institusi pondok. Dia banyak buat pondok, dia banyak mengajar ilmu. Okey, dia banyak macam menterjemah kitab-kitab yang sebelum, macam itulah. Tetapi yang lebih kontroversi, yang lebih kepada gerakan perjuangan ni, dia adalah pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Sebab masa itulah pencerobohan. So macam dekat Kedah, macam mana cerita daripada Dr. Asmadi dan Ustaz Ahmad Yuni,
tentang perang musuh bisik kan. Itu pun antara abad 18-19 juga. Okay, memang abad yang kita kata agak kontroversi lah di alam Melayu ni. So jadi apa yang saya nak cerita dekat sini adalah dakwah itu sendiri. Dakwah para ulama itu kita boleh bahagi kepada dua. Satu secara kita kata ilmiah. Ilmiah ni secara pendidikan lah. Maksudnya dia menulis karya, dia menulis kitab-kitab yang sekarang ni kita kenali sebagai manuskrip. Manuskrip Melayu ni lah. Dan satu lagi jenis dakwah yang kita boleh katakan dekat sini adalah dakwah secara siasi, secara politik. Maksudnya ulama-ulama ni menentang penjajah ataupun penceroboh yang datang pada waktu itulah. So jadi saya nak cerita dekat sini adalah pada abad ke-18 dan 19 Masihi ini Kalimantan Selatan itu menghadapi pencerobohan Belanda. So Belanda ini diceritakan macam mana dia mencampur tangan dalam hal ehwal politik dan juga hal ehwal agama. Sehingga kan dia masuk campur itu dalam bidang-bidang pendidikan sehingga dia mengharamkan pembelajaran kitab-kitab. Kitab-kitab tertentu. Sebab apa? Sebab kitab-kitab tertentu ini boleh meningkatkan semangat jihad. Boleh meningkatkan semangat jihad ataupun perjuangan masyarakat apabila mereka mendalami kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Banjar ni khususnya. Okey, selain daripada kitab-kitab itu juga kita tengok bahawa adanya tarikat yang betul-betul memang mendominasi masyarakat Kalimantan Selatan lah sampai hari ini, iaitu tarikat Samaniyah. Tarikat Samaniyah lah. So dua benda ni lah, gerakan tarikat dan juga kitab-kitab, khususnya kitab tasawuf. Yang dua ni memang kitab tasawuf ni memang Belanda memang mengharamkan. Sebab kitab tasawuf ni kita tengok dia boleh menaikkan semangat, satu. Yang kedua, tak takut mati. Yang kedua, sanggup berkorban, sanggup jihad fisabilillah dan sanggup untuk mendapatkan syahid itu sendiri. Sebab tu jadi Belanda ni dia takut untuk masyarakat Banjar waktu tu untuk mempelajari kitab-kitab ni. Okay, so jadi para hadirat sekalian, apa yang saya nak ceritakan dekat sini adalah pada abad yang ke-18 dan 19 itu telah berlaku satu pertempuran dinamakan Perang Banjar. Kalau dekat di Kedah ada perang musuh bisik, kalau di Kalimantan Selatan berlakunya Perang Banjar. So Perang Banjar ni hadirin hadirat sekalian, ia dijiwai oleh ruh Islam. Okay, dia mempunyai unsur-unsur Islam dekat situ. Maksudnya yang menyertai Perang Banjar ini adalah bukan sahaja di kalangan masyarakat biasa, bukan saja di kalangan tokoh-tokoh masyarakat, tetapi yang menyertai peperangan ini adalah para ulama yang menyertai peperangan ini. Dia bezanya pada abad 18, 19 ni ulama-ulama pun turun ke medan perang juga. Dia pun bertempur sebab nak dapatkan syahid itu, jihad itu dalam nak menentang penjajah. Kalau kita lihat, kalau kita baca manuskrip Melayu contoh dia, dalam manuskrip kebiasaannya pengarang akan menggunakan istilah penjajah itu sebagai kafir. Kafir, dia tak kata penjajah, dia kata kafir. So jadi tugas tugas ulama dan juga masyarakat tempatan ni adalah perlu melawan ataupun berjuang untuk menentang orang-orang kafir ini ataupun penjajah ini yang telah menceroboh tanah air dan juga telah mengganggu-gugat agama Islam itu sendiri. Okay. So jadi dalam peperangan Banjar ini dia ada satu gerakan. Yang dinamakan Baratib Ba'amal. So Baratib ini maksudnya berzikir. Dia kena zikir. Baratib ni zikir macam tu. Kemudian Ba'amal ini pula adalah satu macam usaha untuk memohon pertolongan daripada Allah. So jadi bila kita kata Baratib Ba'amal ini adalah satu ritual lah. Kita kata satu ritual ataupun upacara tentang agama Islam itu, contoh macam berzikir,
berdoa, solat, puasa semata-mata untuk memohon pertolongan daripada Allah untuk menolong dalam perjuangan itu. Ataupun kalau dalam bahasa biasanya tu, orang masyarakat Kalimantan ni dia kata memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekebalan. Macam tu dengan zikir nanti dia orang akan jadi kebal macam tu. Itu perang Banjar lah. Okey, so jadi dalam peperangan Banjar ini kebiasaannya mereka akan bertempur sambil berzikir. Dan dia orang akan bawa panji ataupun bendera yang menulis kalimah syahadah. Dan kebiasaannya mereka akan berpuasa beberapa hari sebelum bertempur. Okey, tu antara yang dia orang buatlah, sembahyang hajat dan sebagainya. Kemudian dia orang bertempur itu dalam memakai pakaian yang berwarna kuning. Kuning ni lambang kedaulatan kerajaan Banjar, dan juga serban warna putih melambangkan kesucian agama Islam. Itu dalam perang Banjar ni lah. Okey. So jadi dalam berkaitan dengan perang Banjar ini, saya nak ketengahkan seorang ulama sufi lah. Ulama sufi yang mungkin para hadirin hadirat dan ustaz dan juga doktor pernah dengar nama dia. Okey, iaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Al-Banjari. So nama Al-Banjari ni kita pun tahu dah, dia memang asal dia Banjar. Memang ulama macam itulah, macam tadi Fatoni dengan Falimbani, dia asal nama asal dia kan, tempat dia. Okey, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini dia sebenarnya satu batch, satu rakan seperguruan dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia orang hidup sezaman dan dia orang pun Nafis Al-Banjari dan juga Arsyad Al-Banjari telah belajar di Haramain, Timur Tengah lah, Mekah dan Madinah itu bersama-sama. Dan mereka juga adalah rakan seperguruan dengan Al-Fatoni dan juga Al-Falimbani yang disebut tadi oleh Dr. Asmadi tadi dan juga Ustaz Ahmad Yumni. Dia orang satu batch, satu zaman, satu abad, satu guru. Satu geng seperguruan di Timur Tengah. So jadi fikrah tu ataupun pemikiran dia orang lebih kurang sama sebenarnya. Cikgu sama dan sebagainya. Okey, so jadi itu adalah Syekh Nafis Al-Banjari lah. Dan kebiasaan orang masyarakat Banjar panggil dia dengan nama Datu Nafis. Datu Nafis. So Datu Nafis ni dia sebenarnya dia keturunan bangsawan. Dia keturunan Sultan Banjar tu sendirilah. Dan diceritakan macam mana waktu kecil dia tu dia minat dalam bidang agama. So jadi dia telah diambil sebagai anak angkat di istana. Okey, dan diajar agama, dan apabila dia dah peringkat remaja dan dewasa itu dia telah dihantar ke Haramain lah untuk belajar ilmu agama. So jadi apabila dia balik semula ke tanah air dia, ke Banjar itu, masing-masing dia ada misi dia. Kalau Al-Fatani, Al-Falimbani ni tadi ada yang terus ke Kedah, kan? Yang Nafis ni dia pun ada tanggungjawab dia juga dekat tanah air dia yang waktu itu menghadapi penjajah Belanda. So jadi macam itulah. So jadi ada seorang pendapat ahli sarjana lah, PhD kita ni, iaitu Dr. Azumardi Azra, mengatakan bahawa ada satu dasar lah dipanggil sebagai Neo-Sufism. Neo-Sufism, ya. Neo-Sufism. So Neo tu maksud dia baru, Sufism tu maksud dia sufi lah, kesufian. So jadi Neo-Sufism ini maksudnya dia orang ni menggabungkan antara amalan kerohanian dengan gerakan. Maksudnya dia orang ni bukan ahli sufi yang hanya kerohanian semata-mata. Bukan zikir gitu je duduk sengat macam tu, tak. Maksudnya dia kerohanian dan juga kemasyarakatan. Dia orang ada gerakan-gerakan dia orang. So antara yang mendukung dasar Neo-Sufism ni adalah Nafis Al-Banjari, Al-Falimbani, Al-Fatoni, yang itu antara yang Neo-Sufism lah maksudnya. Yang tadi Dr. Asmadi sebut tadi itu adalah ulama-ulama sufi. Sama juga Nafis. Nafis pun ulama sufi juga. So jadi ulama Nafis Al-Banjari ini dia adalah orang ataupun dia adalah ulama yang memasukkan tarikat Samaniyah itu ke Kalimantan Selatan.
So tarikat itulah yang telah mendominasi orang kata masyarakat Kalimantan Selatan sampai ke hari ini. Kalau ya tempat-tempat tertentu dia ada tarikat-tarikat dia yang lain kan. Kalau untuk orang Banjar ni dia lebih kepada Samaniyah. So jadi Syekh Nafis Al-Banjari inilah yang memperkenalkan tarikat Samaniyah ni di Kalimantan Selatan. So kemudian selain daripada tarikat Samaniyah ni, dia juga ada mengarang kitab, sebuah kitab iaitu Kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis. So Kitab Durrun Nafis ni adalah salah sebuah kitab yang telah diharamkan oleh Belanda. Belanda mengharamkan masyarakat pada waktu tu untuk mempelajari Kitab Durrun Nafis. Sebab apa? Kitab Durrun Nafis ni dikuatiri boleh meningkatkan semangat jihad. Jihad menentang Belanda tu sendiri. Sebab tu Belanda itu mengharamkan pembelajaran kitab Durrun Nafis. Dan itu antara pengaruh lah, pengaruh antara yang dibawa masuk oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini di Banjar itu, di Kalimantan Selatan. Dan setelah kewafatan Syekh Muhammad Nafis ini, barulah berlaku perang Banjar itu. Maksudnya Syekh Nafis ni dia tak terlibat secara langsung, tetapi dia punya pengaruh itu, sumbangan dia dengan tarikat itu, pemikiran tarikat itu, dan juga kitab Durrun Nafis itu yang tak takut mati, yang Allah itu adalah wujud hakiki. Okey, kita berjuang untuk dapatkan syahid. So jadi menyebabkan ada kumpulan-kumpulan tertentu yang bangun menentang penjajah Belanda ini sehingga berlakunya perang Banjar. Perang Banjar lah. So jadi itu antara sumbangan ulama di Kalimantan Selatan. So jadi apa yang saya nak cerita dekat sini adalah bila kita kata alam Melayu ini, rantau Melayu ini, sebenarnya dia adalah sebuah rantau yang banyak menyaksikan pertumpahan darah banyak. Pertumpahan darah banyak, banyak di sini, bukan pertumpahan darah macam mana, banyak para syuhada sebenarnya di kawasan alam Melayu ini yang sanggup berkorban demi tanah air dan juga agama Islam itu sendiri. Wallahualam. Itu je lah. Okay, terima kasih Dr. Syahidah. Jadi itu pusingan pertama kita lah ya. Baik, secara kita rangkuman lah ya. Jadi daripada saya, daripada Ustaz, daripada Doktor tadi, sebenarnya kita telah menjelajah ke sepelusuk Nusantara. Okey, tadi kita dari Bapatani, Al-Fatani, kita ada Palembang pun kita pergi juga. Kemudian kita pergi ke Banjar. Banjar pun ada juga, perang di Banjar. Kemudian 3 tempat ni. Saya nak tambah sikit sebagai nak melengkapkan Nusantara tu. Sikit je, saya baru ingat di Aceh. Di Aceh pun hebat juga ya. Di Aceh ni peperangan yang berlaku tu dikenali sebagai perang Aceh. Kalau perang Banjar, perang Aceh, perang Musuh Bisik. Aceh ini selepas perang Musuh Bisik. Di antara ramai waktu tu dengan Belanda juga, macam doktor kata, di antara Belanda. Cuma di Aceh ini peperangan mereka dengan Belanda ni lama. 31 tahun. Berakhir pada tahun 1904. 18 lebih-lebih ke dia masuk sikit ke abad 19 yang Aceh ni. Dia agak muda sikit. Tetapi natijahnya ialah turut menentang Belanda. Ramai di kalangan ulama-ulama ni, malah pada tahun 1880-an berlaku di mana ramai di kalangan parlimen-parlimen perang di Aceh pada waktu itu diketuai oleh ulama-ulama. Kerana mereka ini mengembangkan jihad. Menaikkan semangat untuk terus berjihad. Itu kelebihan mereka lah ya. Itu di Aceh. Dan di antara tokoh yang masih saya ingat lagi ya, sebab diperkata Aceh ni yang Kedah ni bersaudara. Di Aceh ada kampung Kedah. Di kita di yang Kedah ada kampung Aceh. Bagaimana berlaku sedemikian? Berlaku pergerakan pada waktu itu disebabkan oleh Belanda yang menekan penduduk Aceh pada ketika itu sekitar 1880-an itu, maka para ulama itu berpakat-pakat. Maksudnya kita kena keluar cari tempat lain. Dan di antaranya yang datang ke Kedah namanya Tengku Muhammad Asyad. Tengku Muhammad Asyad di antara ulama daripada Aceh yang datang ke Kedah, dan beliau datang ke Kedah ini membina satu madrasah di situ. Dan madrasah inilah yang sampai kita sekarang ni kita ni sebagai ma'had. Di mana ramailah pelajar-pelajar di Nusantara ni datang ke Kedah Utara ni, di Yan ini, untuk belajar dengan Tengku Muhammad Asyad.
Dan selepas itu Tunku Mak Aisyah ni balik bila dah perang dah okey, maka dia balik ke apa nama ni, ke Aceh. Cuma Aceh ni yang tak sama dengan kita, kesultanannya tumbang. 1904, Sultan yang ke-34, saya lupa namanya, Sultan yang ke-34 itu tumbang dan berakhirnya kesultanan di Aceh. Tak sama macam kita. Kita dah pergi Aceh. Satu lagi saya nak lengkapkan. Di mana tu Ustaz? Di Bugis. Bugis di Riau, kita kena ingat juga. Itu lagi lama. Itu pada kurun ke-17. Kalau doktor dengan Ustaz ingat siapa dia di antara pejuang yang hebat di orang Bugis ni? Raja Haji. Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah ni merupakan, dia ni anak kepada Dain Celak. Dain Celak ni itulah ketua kepada adik-beradik 5 bersaudara Dain tu. Jadi Dain Celak ni ayah dia. Dan Raja Haji ni dia ada abang. Abang dia Raja Lumu. Raja Lumu itulah yang merupakan sultan pertama di Selangor dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Jadi kita bayangkan Raja Haji ni dia berasal daripada Makassar, Riau. Tapi dia datang ke Tanah Melayu ini untuk menentang Belanda di Melaka. Bayangkan orang daripada negara lain serumpun kita ini datang bertempur di Melaka ini. Dia syahid pada tahun 1784. Menentang Belanda. Waktu tu datang daripada Riau, berkubur di Teluk Ketapang, Melaka. Di Teluk Ketapang buat kubur. Jadi waktu tu kira berperang dan ada banyak version lah. Ada yang katakan bahawa Raja Haji ini dibunuh kerana ada pembelot dalam pasukan itu yang berkomplot dengan Belanda. Ada juga yang katakan bahawa Belanda yang tembak dia. Peluru kena. Dan waktu dia syahid itu, tangannya kanannya memegang, ada yang kata badik, ada yang kata pedang. Dan satu tangannya memegang satu kitab. Jadi itu tragisnya, epik kematian Raja Haji ni. Dan Belanda, bila Raja Haji syahid, kerajaan Belanda waktu itu, gubernurnya Belanda di Betawi itu memerintahkan kerajaan Belanda askar Belanda di Melaka ini untuk tembak 21 das meriam tembakan sebagai meraihkan bahawa Raja Haji telah mati, telah syahid. Maksudnya mereka nak sangat Raja Haji ini syahid. Kemudian dikuburkan di satu bukit di Melaka, dikuburkan rakyat Melaka pada waktu itu, dikuburkan di Melaka sekejap ya, kemudian warisnya ambil balik jenazahnya itu dan dikuburkan di Pulau Penyengat di Bugis. Jadi baru lengkap cerita kita, lengkap cerita kita semua kita pergi. Okey. Jadi sebelum saya kita ada satu soalan lagi, kita tengok soalan. Ada soalan dari okey. Yang pertama sekali soalan umur Syekh Abdul Samad. Jadi berkaitan dengan Syekh Abdul Samad ini, banyak catatan yang berbeza-beza versinya. Okey. Tetapi versi yang saya pernah dengar, Syekh Abdul Samad ketika dia syahid di Patani itu, okey. Waktu tu dia syahid tu dikatakan Syekh Abdul Samad ni, nak sebut pasal zikir tadi ni, di antara senjata yang digunakan oleh Syekh Abdul Samad ialah berzikir dan bertasbih. Itu senjatanya. Sebelum dia ditangkap, disula dan dipancung. Dikatakan pada waktu itu umurnya 100 lebih, 100 ke atas. Umur Syekh Abdul Samad. Lihat, berzikir tadi tu yang macam Dr. Syadah cakap tadi, itu senjata dia. Baik, ada soalan kedua. Soalan ni saya nak minta lah sama Dr. Syahidah ataupun Ustaz jawab ya. Okey. Soalan saya, kenapa kita tengok Asia Tenggara kita sekarang ni Islam dah semakin tak kuat dan berkurang, dan boleh tahu tak kenapa negara Thailand ini begitu kuat suatu ketika dulu? Siapa? Saya bagi pas pula kepada rakan panel. Dapatlah soalan ya? Okey, baik. Ustaz. Ya. Saudara-saudara yang tanya tadi. Sebenarnya kita berjumpa pada Thailand. Thailand ini dia kuat disebabkan bela mistik.
Tetapi Kedah ni kuat. Tetapi sebab apa yang dia lemah? Sebab berlaku ketidakpuasan di kalangan keluarga istana sendiri. Contohnya Tengku Yaakob adanya bulan Tan Mat Tajudin ataupun bulan Tengku Embun. Ya? Jadi Tengku Embun ni lah yang mula episod supaya mengapi-apikan Raja Tai, Raja Legor dan Namo supaya cuba melawan abang dan kekanan. Sebab apa Tengku Embun ataupun Tengku Yaakob ni buat begitu? Sebab dia nak memerintah Stul. Ya? Stul sebelum ni diperintah oleh Tengku Diudin. Tengku Diudin mangkat dan perlu digantikan. Tapi Tengku Yaakob dia tidak, dia minta kepada Sultan Matajuddin dia nak gantikan. Jadi raja di Stul. Betul ya. Jadi Sultan Matajuddin tak bagi sebab dia kata ada anak. Tengku Diudin masih ada anak lelaki dia Tengku Yusuf. Jadi pada situlah mulanya episod Tengku Yaakob ni, Tengku Embun ini mengapi-apikan, memburuk-burukkan situasi kerajaan Kedah. Maka itulah sebab orang Islam tengok Kedah kuat dengan panglima dia, dengan kekuatan ilmu sulam kalimahnya, dengan ilmu kesilatannya, kehadalannya, dan kita ada Tok Pandai. Tuan dan puan-puan hadirin, saya nak cerita sikit kehebatan Tok Pandai ni. Pak Musuh ini saya cerita, saya ambil daripada keturunan dia. Tok Pandai ni, yang dikatakan Tok Pandai Musa, Tok Pandai Tahir ni, keturunan Tok Pandai itu. Jadi mereka ni menggunakan keris, pedang, dan mereka boleh gumpal batu besi tu. Digumpal-gumpal dengan izin Allah, dengan tasbih zikir mereka balik melawan dengan siap macam bohong. Dan takdir Allah, jari jemari ini kalau di setala kepada mana-mana ni dia macam peluru. Itu kekuatan ilmu batin yang daripada. Tetapi masalah sekarang berlaku perebutan, berlaku ketidakpuasan. Itulah menyebabkan kita lemah. Ya, kalau kita bersatu, Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah dah bagi tahu, Allah dah mention dalam Quran supaya kita kena berpegang kepada tali Allah. Dengan berpegang kepada tali Allah dan kita tidak akan berpecah. Jangan berpecah. Tapi malangnya kita mendahulukan nafsu daripada mendahulukan Allah. Maka itu sebablah kita rapuh dan lemah. Ibarat lidi. Kalau dia nak mengukur orang sekali satu bilik itu, memanglah bahasa tidak ada kesan. Tapi apabila satu lidi, 100 lidi bercampur, bergabung, ya, diikat kemas, dipukul orang, bahasa dengan sebulan masa lagi. Kekuatan itu. Jadi kalau kita seorang-seorang saja yang bergerak, maka kita kuat. Ataupun ibarat seekor rombongan kambing. Seekor kambing hilang daripada pasukannya, akan dimakan oleh serigala. Begitulah keadaan Kedah. Kedah yang kita faham, kuasa Kedah bukan daripada Pulim sampai ke Bukit Kayu Hitam, tetapi Kedah ini adalah sampai segenting kerak. Sampai segenting kira ni dia lebih pada bangkok lagi. Jajahan Kedah tu sampai ke Pantai dan sebagainya. Maksudnya kerajaan Kedah tu bermula di Sungai Batu lagi. Jadi kekuatan kita kuat, tetapi musuh mengintai sebab apa? Kita tak besar. Dan kita mendahulukan nafsu daripada agama. Okey. Baik. Okey, jadi saya nak tambah sikit daripada Ustaz tadi ni. Saya sokong bukan apa, Kedah sebenarnya kuat. Sebab itulah Siam ini meminta bantuan British. Kalau betul-betul Siam ni kuat, dia tak akan minta bantuan British. Disebabkan dia tahu bahawa tentera Kedah ini kuat, maka sebab tu dia minta British. Kita yang sebenarnya kuat, tapi kita nak kena berlawan. Dua benda yang kita nak kena lihat. Di darat Siam, di laut British. Jadi itu di antara bukan kelemahan, tapi orang kata sebagai satu beban kepada kita untuk berperang. Itu yang kalau mengikut pada soalan tadi itu, Thailand pun tak sekuat mana lah ya. Baik. Soalan yang kedua ini berkaitan dengan ada doktor nak tambah tak tadi? Ada nak tambah sikit? Soalan apa tu? Asia Tenggara. Yang kata kenapa dilihat apa nama ni? Kenapa kita dilihat Asia Tenggara kita ni sekarang ini Islam dah semakin tak kuat dan berkurang?
okey, kalau kita balik kepada soalan tu, dia kata sekarang, kan sekarang kenapa Islam di Asia Tenggara tidak kuat? Macam tu soalan Ya, dia lebih kurang. Kalaulah kita kembali ke melihat catatan manuskrip Melayu, ada pepatah Hang Tuah mengatakan bahawa takkan Melayu hilang di dunia. Selalu kita dengar separuh itu sahajalah, tetapi sebenarnya dia ada sambungan di belakang lagi. Okey. Takkan Melayu hilang di dunia selagi mana Melayu berpegang dengan agama Islam. Maksudnya Melayu ini bertamadun. Melayu ini diangkat sebagai tamadun Melayu Islam apabila Islam itu masuk ke alam Melayu. So bila Islam itu masuk ke alam Melayu, dia telah mengangkat Melayu itu sebagai sebuah bangsa yang bertamadun. Adanya pendidikan, madrasah pondok, adanya tulisan Jawi, adanya bahasa diangkat sebagai lingua franca, adanya perundangan contoh macam hukum kanun Melaka, hukum negeri Kedah, hukum undang-undang Kedah, Batu Bersurat Terengganu contoh dia. Itu dari segi politik, perundangan, pendidikan. So jadi kita kata kita nampak orang Melayu ini bertamadun. Orang Melayu ni hebat dengan dia punya khazanahnya, dia punya kearifan tempatannya disebabkan pengaruh agama Islam itu sendiri. So jadi pada hari ini apabila kita melihat Melayu itu, apabila Melayu itu mula meminggirkan agama Islam, mula membuang ajaran-ajaran agama Islam, mula mengetepikan agama Islam, kemudian cabaran dari segi pemikiran, ideologi-ideologi pelbagai yang barat dan sebagainya menyebabkan kita punya nilai itu kadang-kadang semakin terakis. Semakin kita punya moral, kita punya etika kita semakin rendah. Itu menyebabkan mungkin salah satu faktor lah menyebabkan orang Melayu Islam itu mungkin dilihat seperti macam semakin hilang ataupun mundur lah. Ya. Okey. Terima kasih Doktor. Okey, ini mungkin soalan terakhir. Mengapa setengah sejarah perjuangan berkaitan tokoh-tokoh ulama ini boleh menyimpang dari kisah dan fakta sebenar seperti kisah Tunku Anam dan Tengku Kudin? Ini sebagai ini saya jawablah, no? Seperti itu. Okey. Bila kita membincangkan ataupun bila kita membaca menghayati teks-teks sejarah ini, bila dah kata sejarah ini, kita tak dapat pastikan betul tak betul. Benda sejarah ya. Dan ada banyak penulisan. Penulisannya ada yang ditulis oleh orang kita, ada yang ditulis oleh Barat. Jadi bila Barat penulis, kita penulis, maka banyaklah besi-besi di segi tahun yang tak sama, kejadian mungkin sama, matinya mungkin sama, tahunnya mungkin berlainan. Ini selalunya berkisarkan kepada elemen sejarah itu sendiri. Kita kena faham ya. Dan kepada mungkin pandangan saya sebenarnya apabila kita mengkaji sesuatu sejarah, kita jangan berlandaskan kepada satu bahan sahaja. Banyakkan sumber-sumber, kan? Nak baca sumber-sumber di FB pun tak ada masalah, boleh baca, kan? Kita juga boleh melihat sumber-sumber di segi akademik. Cuba lihat daripada tesis-tesis, PhD, dissertation, master dan sebagainya. Gabungkan ke semua itu, faham dengan cara kita dan kita ulas dengan pemahaman kita. Orang lain pun akan mengulas dengan pemahaman dia dan kita tak boleh nak kata dia tak betul. Aku betul, hang tak betul. Sejarah adalah sejarah. Okey, selagi kita faham dan yang penting sekali kita ambil nilai dalam sejarah itu yang sepatutnya yang betul ya. Baik. Ini soalan terakhirlah sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Kita telah bincangkan hari ini berkaitan dengan konsep jihad. Perjuangan ulama dan umarah kita yang melibatkan satu serumpun Nusantara kita di alam Melayu ini. Alhamdulillah dah lengkap tadi ya sebenarnya. Mungkin ada banyak lagi lah yang kita akan uraikan nanti. Mungkin insya-Allah kalau Puan Azizah nak bagi kita buat siri kedua, insya-Allah kita akan buat siri kedua lah. Okey. Pada hari ini berkaitan dengan jihad, kita faham jihad pada waktu kurun ke-17, 18 dan ke-19 masuk sikit ni adalah berkisarkan kepada nak tentang penjajah. Yang keduanya untuk meningkatkan syiar agama Islam, nak mempertahankan agama Islam. Jadi untuk soalan pada Ustaz dan kepada Doktor, saya mulakan dengan Doktor dulu. Tadi dengan Ustaz, saya mulakan Doktor dulu pula. Yang kedua ni, apakah pengertian jihad yang boleh Doktor uraikan, yang boleh digunakan, yang boleh diaplikasikan pada keadaan kita sekarang ini? Makna jihad itu. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih Doktor. Perkataan jihad itu kalau kita lihat jihad itu adalah daripada bahasa Arab sebenarnya. So jadi kata akar jihad itu adalah jahada.
Mujahadah ni maksudnya berusahalah. Kita usaha, itu adalah jihad. Kalau dalam konteks zaman mungkin ya pada abad 17, 18, 19 itu jihad itu dengan mata pedang turun ke medan peperangan. Kalau ini dalam konteks alam Melayu lah kan. Tapi dalam konteks yang hari ini kita di Malaysia contoh dia, ataupun dalam konteks seorang pelajar, okey, jihad, kita ada jihad melawan nafsu sebenarnya. Itu jihad yang paling besar lah. So jadi dalam dunia hari ini dengan tanpa sepadan, globalisasi dan sebagainya, so ada banyak cabaran-cabaran yang pelbagai. So jadi jihad yang paling-paling yang utama tu kita nampak adalah jihad melawan nafsu. Melawan kita punya kehendak sebenarnya. Melawan kita punya kehendak daripada nak melakukan kemaksiatan. Okey, kita tak melakukan kemungkaran, itu adalah sebuah jihad, satu usaha lah. Dan kalau dalam konteks seorang pelajar, kita semua dah maklum, itu adalah jihad menuntut ilmu sebenarnya. So jihad menuntut ilmu ni dia bukan mudah sebenarnya. Dia bukan ambil masa sehari dua, dia ambil masa yang lama. Dia terpaksa tidur malam pun terpaksa dikorbankan. Itu adalah sebuah jihad lah, sebuah perjuangan yang dalam konteks hari ni yang mungkin kita boleh aplikasilah dalam kehidupan harian kita. Okey. Itu je lah, Doktor. Masih Doktor, soalan yang sama juga kepada Ustaz. Makna jihad di waktu sekarang ni. Seminit. Saya tak nak banyak sangat sebab jadi saya katakan bahawa jihad kalau sebagai pelajar ini pertama sekali kita mentaati ibu bapa ni. Jadi mentaati ibu bapa ni adalah jihad yang pertama. Lepas itu barulah dia jihad yang lain. Jadi apabila mentaati ibu bapa itu, yang baik apa yang disuruh ibu bapa, dia nak suruh belajar. Dengan belajar saja kita akan dapat ilmu. Dengan dapat ilmu itu insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Itu jihad kita. Sekarang inilah kita tak perlu nak pikul senjata, nak bawa keris, tomak dan sebagainya seperti dulu balang dahulu kala. Ya, mereka sudah aman, sudah syahid, sudah orang kata dapat dah nikmat Allah beri rezeki mereka dalam kubur. Tetapi kita yang hidup ini sekarang, jihad kita apa? Kita kena betul-betul jihad melawan nafsu dan jihad kita belajar bersungguh-sungguh. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz. Okey. Baiklah sidang hadirin sekalian, sidang pendengar sekalian, kita sudah berada di akhir waktu untuk diskusi kita pada hari ini. Jadi pada pandangan saya sebagai penutup, adalah sangat wajar untuk kita memahami, bukan saja kita memahami sekadar memahami perjuangan jihad yang ada, tetapi kita kena lihat jihad itu dalam diri kita sendiri, kan? Para pelajar macam doktor cakap tadi berjihad untuk belajar bersungguh-sungguh, kan? Pekerja, staf semua berjihad, bekerja dengan baik, dengan amanah, dengan berintegriti, itu juga merupakan jihad. Okey. Dan kesenangan, kesejahteraan kita pada hari ini adalah hasil jihad daripada pejuang-pejuang ulama kita dahulu. Jadi sepatutnya kita kena hayati, kita kena kenang, dan kena ambil tahu jugalah di antara ulama-ulama yang pernah berjuang. Ambil tahu, kena ambil cakna. Dan insya-Allah kepada sidang hadirin sekalian, berjihadlah dalam ruang anda sendiri. Fikirkan ruang anda, fikirkan tanggungjawab dan terus berjuang insya-Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah supaya dipermudahkan usaha jihad kita dalam konteks kita, dalam ruang kita. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada pihak PSB di atas penganjuran bersama pada hari ini, juga kepada unit core curriculum, kepada para pelajar HPD 238 di atas penganjuran program seperti ini, dan insya-Allah sekiranya diberi peluang dan diberi satu waktu yang sesuai, di lain waktu mungkin kita akan bersambung pula lah kepada siri 2 ya. Sebenarnya banyak lagi ulama yang kita nak huraikan pada hari ini. Jadi itulah sahaja, saya mewakili Ustaz Ahmad Yumni dan Dr. Nur Syahidah. Kami memohon maaf sekiranya ada di antara pendapat kami diskusi ini menimbulkan rasa kurang senang dan sebagainya, dan apa yang kami ulas ini adalah berdasarkan kepada fakta yang kami perolehi dan kami diskusikan dalam wadah pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.